Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada panel penilai 1 Encik Wan Aziz bin Wan Muhammad, panel penilai 2 Dr. Muhammad Rusdi bin Abdul Majid. Saya Alisha Rayhan binti Abdul Rahman daripada PSMP Bahasa Melayu Ambilan Jun 2017 ingin membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk meningkatkan kefahaman murid tahun 4 dalam penggunaan kata serti dan kata lawan menggunakan alat Izani. Pengenalan bagi kajian tindakan saya ini ialah menjadi seorang guru adalah tanggungjawab kita untuk sentiasa memastikan objektif pembelajaran dapat dicapai oleh semua murid di dalam kelas tersebut. Demi memastikan objektif pembelajaran tercapai kepada semua murid tersebut, wujudnya alat bantu mengajar untuk membantu murid berkenaan meningkatkan kefahaman mereka atau ingatan mereka terhadap topik berkenaan. Dalam banyak-banyak alat bantu mengajar ini, alat bantu mengajar maujud sentiasa menjadi pilihan utama murid sekolah rendah kerana mereka itu adalah golongan kanak-kanak yang sentiasa dekat dengan bahan yang menarik, bahan yang boleh dipegang, bahan yang boleh disentuh secara realiti. Mereka sangat dekat dengan bahan-bahan yang menarik atau alat-alat yang boleh dipegang secara realiti. Okay, objektif kajian saya adalah menjelaskan kelebihan alat Pizani dalam membantu murid tersebut iaitu peserta kajian saya mengatasi masalah kekeliruan terhadap peranan tepat kata serti dan kata lawan. Kenapa mengatasi masalah kekeliruan? Kerana apabila saya dapat mengatasi masalah kekeliruan terhadap peserta kajian saya, maka saya membantu meningkatkan kefahaman mereka untuk menggunakan kata serti dan kata lawan itu dengan lebih tepat, sama ada dalam penggunaan ayat, dalam pembelajaran kata adjektif sendiri ataupun dalam pertuturan mereka. Kedua, menguraikan cara alat Pizani ini dalam membantu murid mengatasi masalah kekeliruan. Untuk soalan kajian, yang pertama, apakah kelebihan yang ada pada alat saya ini dalam membantu mereka untuk mengatasi masalah kekeliruan padanan tepat kata serti dan kata lawan, dan bagaimana alat Pizani ini membantu murid untuk mengatasi masalah kekeliruan tersebut. Okay, untuk kaedah kajian, saya bermula dengan pengumpulan data awal. Okay, pengumpulan data awal ini sangat penting supaya kita dapat memastikan peserta kajian kita itu adalah murid yang betul-betul mempunyai masalah kekeliruan terhadap padanan tepat kata serti dan kata lawan. Untuk pengumpulan data awal ini, saya bermula dengan ujian diagnostik yang saya laksanakan sebelum perintah kawalan pergerakan bersyarat berlaku. Saya jalankan pada kelas yang saya mengajar sendiri sewaktu praktikum sesi kedua di Sekolah Kebangsaan Kompleks Kubadak. Peserta kajian saya adalah murid tahun 4. Okay, ujian diagnostik ini mendapati bahawa 3 orang murid dalam kelas tersebut memperoleh markah terendah. 3 orang itu memperoleh markah terendah berbanding rakan-rakan mereka yang lain. Oleh sebab itu, 3 orang inilah yang menjadi peserta kajian saya. Dan saya juga menjalankan pemerhatian terhadap 3 orang ini dan saya mendapati bahawa mereka memang mengalami masalah kekeliruan. Mereka kadang-kadang salah seorang peserta kajian saya itu sentiasa jenis yang suka sangat bertanya yang terlalu luar kotak sehingga dia menjadi lebih keliru. Untuk temubal, saya jalankan temubal kepada 3 orang peserta kajian ini juga untuk memberi gambaran awal kepada saya apa sebenarnya yang mereka hadapi. Okey, seterusnya saya akan bermula dengan tindakan saya iaitu saya menggunakan model kajian tindakan Chemistry dan McTaggart yang mempunyai 4 bahagian iaitu mereflect, merancang, bertindak dan memerhati. Saya juga memilih 3 jenis instrumen iaitu sekali lagi ujian, pemerhatian, temubal untuk kedua-dua gelung. Okay, kita lihat dalam model Chemistry dan McTaggart ini bermula dengan gelung pertama mereflect. Saya akan mereflect apa yang berlaku dan sebagainya. Apa yang saya reflect itu adalah berdasarkan pengumpulan data awal yang saya terima itu tadi iaitu ujian diagnostik, pemerhatian dan juga temubal. Okey, berdasarkan temubal awal itu tadi saya mereflect apa masalah sebenar dan saya akan merancang untuk membina alat Pizani tersebut bagi mengatasi masalah mereka. Dan saya bertindak iaitu menjalankan intervensi dengan peserta kajian saya menggunakan alat Pizani tersebut secara dalam talian kerana perintah kawalan pergerakan bersyarat sudah pun berlaku. Okay, seterusnya saya akan memerhati apa yang berlaku dalam tindakan saya sewaktu gelung 1 ini menggunakan ujian pasca 1, pemerhatian selepas gelung 1 dan temubal selepas gelung 1. Untuk ujian pasca 1 itu saya akan membandingkan dengan ujian yang saya laksanakan sebelum saya menggunakan alat Pizani itu. Saya mengendalikan alat Pizani itu terhadap ketiga-tiga peserta kajian saya secara dalam talian. Kemudian apabila saya sudah memerhatikan ujian pasca 1, temubal selepas gelung 1 dan pemerhatian selepas gelung 1, apabila saya ingin melakukan penambahbaikan berdasarkan apa yang saya terima pada gelung 1 itu tadi, saya akan pergi ke gelung kedua, saya akan mereflect apa yang mungkin kurang dalam gelung 1 itu untuk saya menambah baik. Saya akan pergi ke gelung kedua dan saya akan merancang untuk menambah baik. Saya akan bertindak dan memerhati sekali lagi apa yang saya dapati dalam gelung kedua. Okay, seterusnya ini adalah bahan saya. Ini adalah bahan alat saya iaitu alat Pizani, kata serti dan kata lawan. Kita mula dengan kata serti atau sinonim. Pindaan alat saya ini adalah sangat menarik, mudah dan mudah dikendalikan. Ini tidak susah. Kelebihan yang ada di sini adalah
seperti yang terdapat pada objektif kajian dan soalan kajian saya. Kelebihannya saya mempunyai kertas berwarna yang berpadanan dengan kata seerti yang tepat. Contoh, gemar dan minat sama-sama mempunyai kertas berwarna biru. Begitu juga dengan pulih dan sembuh. Dan saya juga menyelipkan elemen lampu berwarna juga untuk meningkatkan fokus mereka dalam mengingat padanan yang tepat. Bila mereka ingat, mereka akan mula faham dengan pengulangan penerangan ataupun contoh-contoh ayat yang saya sertakan sewaktu intervensi itu berlangsung. Okay, saya juga menjalankan pengujian terus berdasarkan alat ini juga dengan menutup salah satu perkataan menggunakan keras yang ringan sahaja, dan saya akan menguji sama ada mereka ingat atau tidak padanan tepat bagi kata seerti dan kata lawan. Kenapa saya mempunyai objektif utama untuk mengatasi masalah kekeliruan ini? Kerana melalui konsep kata seerti dan kata lawan ini, mereka akan lebih faham penggunaan kata adjektif yang tepat untuk situasi ayat. Okey, begitu juga dengan kata lawan. Saya masih menggunakan elemen kertas berwarna dan lampu berwarna untuk meningkatkan kefahaman mereka, untuk membantu mereka mengingat. Sebab kita sangat dekat bahawa seperti kita sedia maklum, murid-murid sekolah rendah kanak-kanak, golongan kanak-kanak serta mereka sangat memerlukan warna, sangat memerlukan bahan yang menarik, bahan yang terang untuk membantu mereka mudah belajar, mudah ingat dan mudah faham. Okay. Saya juga menjalankan pengujian terus. Untuk pengujian terus, saya boleh uji mereka terus menggunakan alat designing ini dengan menutup salah satu cardboard itu, dan cardboard ini boleh berpusing ya. Jadi saya boleh tutup perkataan baik untuk ketahui apa kata lawan bagi baik. Saya boleh tutup perkataan boros untuk mengetahui apa kata lawan bagi boros. Okay, seterusnya yang ini adalah untuk peluang kedua. Saya menambah baik dengan menambah paparan interaktif. Yang paparan interaktif ini sebenarnya adalah berdasarkan perkataan seerti dan lawan yang wujud dalam alat design saya. Ini adalah untuk menambah baik menjadi elemen sokongan supaya mereka lebih ingat, mereka lebih latih tubilah untuk mereka peserta kajian saya untuk lebih faham. Terutamanya saya membantu peserta kajian satu saya kerana peserta kajian satu saya itu tidak memperolehi markah penuh sewaktu gelung yang pertama. Okay, ini adalah salah satu salah satu buktilah saya menjalankan intervensi. Saya menjalankan intervensi ini menggunakan telefon pintar, kerana bila di telefon pintar paparan lampu warna itu lebih cerah berbanding saya menggunakan kamera pada komputer riba. Mereka sangat memberi kerjasama yang sangat baik, mereka sangat memberi respon sebab alat saya ini mudah guna, menarik, senang buat mereka faham dengan lampu berwarna, dengan kertas warna yang berpadanan itu sangat membantu mereka. Okay, ini adalah paparan interaktif. Saya menjalankan kajian ini, saya juga mengikut kemudahan peserta kajian saya juga. Okay, ini adalah salah satu sedutan video yang saya jalankan. Sewaktu intervensi untuk golongan satu lah. Kalau ikutkan ini sangat panjang, tapi saya mempamerkan sedikit bukti lah. Okay, seterusnya adalah dapatan kajian. Okay, kita tengok dulu untuk dapatan kajian ini, markah ujian ini adalah untuk menjawab soalan kajian yang kedua, itu bagaimana alat design ini membantu mengatasi masalah itu. Kita boleh lihat peserta kajian 1, peserta kajian 2 dan peserta kajian 3. Peserta kajian 1 memperoleh markah ujian pra sebanyak 25%, dan apabila menggunakan alat design itu saja dia sudah dapat mencapai 80%. Untuk peserta kajian 2 dan peserta kajian 3, mereka sudah memperolehi markah 100% sewaktu gelung 1 lagi. Tetapi sewaktu gelung 2 selesai dilaksanakan, ketiga-tiga peserta kajian dapat memperoleh markah 100%. Untuk yang bar yang berwarna hijau itu untuk ujian pra, bar yang tengah itu warna kuning cair itu untuk ujian pasca 1, dan kuning pekat yang terakhir itu untuk markah ujian pasca 2. Kita boleh lihat peningkatan yang sangat ketara sewaktu gelung 1 lagi. Okay, seterusnya untuk pemerhatian pada gelung 1, kita boleh lihat di sini secara keseluruhannya peserta kajian 1, 2 dan 3 mempamerkan
respon sangat baiklah. Mereka melibatkan diri secara aktif, mereka tidak mengalami kesukaran, mereka faham je alat pizanin itu macam mana. Walaupun mungkin ini berlaku secara dalam talian kan, tapi mereka tidak merasakan alat pizanin itu adalah satu alat yang susah digunakan, tidak. Mereka mereka tidak menunjukkan suara ayam kebosan, mereka tidak melakukan kerja lain sewaktu yang biasa dilaksanakan. Cuma untuk pengadaan gelo satu ini, untuk peserta kajian satu, kadang-kadang dia tidak dapat mengenal pasti sesetengah padanan dan tidak mengenal pasti masuk bagi sesetengah padanan. Saya meletak tanda pangkat itu tidak bermakna dia tidak mengetahui kesemuanya. Kadang-kadang peserta kajian satu ni adalah peserta kajian saya yang jenis yang terlalu berfikir luar kotak sangat. Kadang dia akan menambahkan lagi kekeliruan dia. Kerana dia dah betul dah apa yang dia faham tadi, apa yang dia ingat tadi, tiba-tiba terlupa balik. Dia jadi macam macam merebah sikit pemikiran dia. Tapi tidak semua. Maksudnya dah nampak dah dia faham berbanding sebelum digunakan alat pizanin tersebut. Tapi kadang-kadang dia macam dia seperti cikgu tadi betul dah saya cakap, macam salah pula tadi. Dia sejenis seorang murid yang sebegitu sedikit, jenis yang terlalu banyak bertanya dan terlalu banyak berfikir, kejap A kejap B macam tu. Okay, tetapi untuk pemerhatian gelung yang kedua, kesemua peserta kajian sudah mampu mempamerkan respon yang baik. Sebab mungkin terutamanya peserta kajian satu lah, dia sudah menerima elemen sokongan yang mungkin salah satu latih tubi lah untuk dia supaya dia terus ingat dan dia terus faham dengan lebih baik. Okay, dapat kajian untuk yang termobual sewaktu gelung satu, mereka tidak mempunyai sebarang masalah kecuali untuk peserta kajian satu, alat pizanin ini membantu anda untuk mengingat kepada serti dan maklawat dan kata serti dan kata lawan serta maksudnya dengan mudah. Saya menandakan pangkah bukannya semua. Ada kadang macam saya, sama seperti pemerhatian tadi, kadang-kadang setengah perkara tu dia jenis macam, cikgu saya betul dah tadi, tapi kejap lagi kan dia macam salah balik. Dia jenis yang macam banyak cikgu bukan tadi. Dia tak semua. Dia peserta kajian satu saya ini, dia jenis yang banyak berfikir, dia betul je dah. Tapi kadang-kadang dia kena ada macam, kena tambah sikit lagi untuk dia kukuhkan lagi pemahaman dia. Okay, tetapi untuk temu bual yang kedua, kesemua peserta kajian saya, peserta kajian 1, 2 dan 3 mampu mempamerkan respon yang sangat baik. Mereka sangat sukalah dengan apa yang saya jalankan terhadap mereka walaupun secara dalam talian. Okey, refleksi yang saya terima adalah kajian saya ini berhasil mempamerkan peningkatan yang mendadak bermula daripada gelung satu lagi. Maksudnya alat bantu mengajar pizanin ini dah membantu peserta kajian dengan sangat ketara dah. Walaupun mungkin peserta kajian satu tidak memperoleh penuh. Perubahan yang banyak sudah pun mendapat dilihat menggunakan alat bantu mengajar maujud tersebut. Kemudian saya tambah elemen sokongan iaitu permainan bahasa lah secara paparan interaktif untuk membantu peserta kajian satu itu terutamanya. Tapi hakikatnya paparan interaktif itu adalah perkataan serti dan perkataan lawan yang berdasarkan alat pizanin tersebut, tidak lari banyak kan. Okey, keputusan keseluruhan berdasarkan ujian pasca 2 yang dijalankan selepas gelung 2 dilaksanakan menunjukkan ketiga-tiga peserta kajian berjaya mendapat markah 100%. Okay, untuk cadangan tindakan susulan untuk kajian akan datang, mungkin alat pizanin saya itu boleh disertakan dengan audio untuk meningkatkan lagi keberkesanannya sebab dia akan jadi lebih multifungsi. Bila multifungsi, dia akan ada fungsi tambahan tu, dia akan menjadi alat yang lebih menarik yang berguna, dan audio yang disertakan itu akan menjadi elemen yang membantu peserta kajian tersebutlah untuk lebih peka. Dia dah seronok dengan apa yang saya cerita. Kalau ada audio, ada mungkin ada sebarang elemen tambahan yang lain, dia akan jadi lebih menarik, lebih multifungsi, lebih berkesan dan sebagainya. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.